satu kerja saya juga. Ya. Kalau yang timbang kaki karat tu, itu pun itu tak boleh nak buat apa kan. Dia rasa begitu bersalah untuk membuat perubahan-perubahan terutamanya kepada dia punya core value. Dan semua generasi ni akan merasa dia adalah generasi yang terbaik. Jadi yang saya dapat input sekarang ni generasi Y, yang kita generasi Y, dia selalu tak seronok bincang macam ni sebab dia kena hentam je. Sebab yang hentam ni siapa? Dia lah. Ya? Baby boomer ni dengan Gen X ni. Sebab kita selalu rasa kita punya yang lebih baik. So this generation bashing will not go anywhere. Tapi saya ingatkan juga dengan Gen Y tu kan dia akan rasa dia jauh lebih baik daripada Gen Alpha ni.
dan Gen Z kan. Nanti kat sekolah ni muda-muda dah cakap dah, masa cikgu dulu banyak kamu, padahal dia sopa je. Kan ada yang cikgu-cikgu alami dia dulu sekolah sini, kita ada kat sini masa dia kecil dulu, lepas tu sekarang dia datang je cikgu, aku main lagi dia. Padahal dia dulu macam itulah juga. Kita akan cakap rasa generasi kita ni jauh lebih baik. So saya rasa mari kita buat satu progres kemajuan yang paling ke depan. Kita buat lonjakan, kalau Presiden kita sudah kata buat lonjakan lompatan. Kita buat lompatan ke depan. Cikgu-cikgu ataupun tenaga pengajar di sekolah Ikram Muslim kita tidak akan melihat generation gap ini sebagai liability ataupun kekurangan ataupun masalah. Tak. Pada saya itu yang saya beri apa ni, kereta pancit ke, kereta apa ke, saya datang juga untuk bagi yang itu. Mari kita mengadakan lompatan ini supaya kita jauh ke depan sebagai cikgu dibandingkan cikgu-cikgu di tempat lain. So setiap ibu bapa yang menghantar anaknya ke sekolah ni, sebenarnya dia amat bertuah kerana cikgunya very forward thinking. Dia tidak melihat generation gap ini sebagai satu liability. Sebab kalau kita terus menerus mengatakan generasi gap ini, kita buang banyak masa kat situ. Okay, so Gen X tu apa dia pula? Ini Gen saya ni, saya lahir tahun 66. So kita X. Bukan Gen Y, bukan Gen 2, Delta tu bukan Gen X ni, kita lihat dalam apa yang sebenarnya membuatkan karakter-karakter ini sebenarnya adalah perkongsian pengalaman yang kita alami. Baik di sekolah, nanti waktu kita nak bekerja, apa event kenapa Gen baby boomers ni dia amat ada tak setia tu, sebab dia baru saja lepas satu situasi sedunia yang mana berlakunya peperangan, dan juga kesempitan hidup, kesukaran. Jadi obviously dia orang hidup dengan rasa bertuahnya hidup ni, jadi dia orang takkan banyak mengkritik sangat sebab dia cukuplah yang ada ni, begitu. So tu yang kalau ada lagi mentaliti macam tu nak kat RB13 tu, kat situ lah. Dia macam mana ni so yang itu kalau Gen X ni, apa yang dia kongsikan kat situ ketika ini secara umum kat sini dah ada ura-ura kata-kata yang mahukan hak mereka hormati dan juga usaha memperjuangkan hak. Kat sini yang ada Woodstock, hippies, ingat dulu kan? Kat sini Beatles, tapi masa tu pengaruh tu tak seberapa sangat meluas, tapi sudah boleh dikesan kerana kat sini sudah ada teknologi maklumat, TV dan radio, dan TV pun dia mengalami banyak perubahan daripada TV yang hitam putih kepada TV yang berwarna. So itulah dia yang dialami oleh generasi ini. Gen Y, iaitu mana akhir 70-an hingga pertengahan 90-an. Saya ambil macam tu So yang ini ni, kalau ikutkan generasi ini paling tua, umur 34-35. Ini generasi pertama alami. Anfal di batch tu, Amar macam tu, anak-anak bos saya 3 orang. So yang itu sampai yang lahir tahun 90, pertengahan 90-an, yang sekarang dekat dah masuk maknanya tingkatan 5. Tingkatan 5 ke atas tu, yang itu tu masuk dalam gen ini. Tetapi kita akan nampak overlapping pada gen yang Y yang awal, maknanya yang Guru Anfal Amal tu, dia banyak sangat masih pengaruhnya dari dengan kita. Kita punya pengalaman banyak mempengaruhi dia. Tapi kalau yang belakang-belakang tu, yang tengah-tengah dan nak habis 90, yang tengah 95, 96 tu, dia sebenarnya dah banyak pengaruh dengan Gen Z pula. Kan? X, Y, Z kan? Dah habis dah tu. Okey. Now Gen Y ni, berapa ramai di sini Gen Y? Yang saya nak kena tengok angkat tangan dulu. Boleh tak? Tak ramai kalau yang aku takut. Dia macam ni, kadang-kadang saya jumpa tu ramainya Gen Y. Ramai. So, bila kita ada siapa Gen Y, laju dia angkat tangan. Bila dia ramai. Ni bila dia sikit, dia makan dia angkat. So, takut kena makan.
So Gen Y ni, yang ni lebih kurang tu, mereka ni memanglah dalam keadaan bila lahir tu komputer belum betul-betul popular lagi, tapi bila dia dah darjah 1 tahun 87, akhir tahun 80-an tu, perkembangan itu sudah mula mula ketara dan tapi masa dia sekolah menengah, masa tu dah mula internet dah mula ada teknologi tersebut So mereka ini membesar dalam suasana sentiasa connected. Dia orang ada language dia sendiri sebabnya kita dapati generasi ni tak berapa pandai menulis karangan. Surat menyurat tu yang bagi kat dia lah Kita baca, saya tu sekarang jadi ketua jabatan, baca, cuba you baca balik surat ni. Okey je Prof? Dia cakap dia lagi dia rupanya itu satu bentuk komunikasi yang perlukan latihan sebenarnya. Dan kita, sama ada kata generasi kita terlalu terbiasa kerana itu selalu kita dididik dalam komunikasi bertulis dan komunikasi pertuturan. Anak-anak kita Gen Y, dia tak ada yang ni. Walaupun pada kita ajar dia tapi dia tak di saat sebab kaedah itu tidak berapa relevan untuk zaman dia. Kita dulu itulah nak kahwin pun agaknya nak tulis surat ke hadapan ayah dia bunda anak dia di sini macam tu kan itu. Jadi bahasa tu sebenarnya memang melambangkan kita punya dalaman. Bahasa yang halus tu menunjukkan dalaman yang halus. Jadi generasi ini ada masalah sikit sebab mereka tidak gunakan struktur bahasa yang kita selalu gunakan untuk membentuk budi pekerti dan yang halus itu. Jadi mereka ada bahasa di sini. Mereka amat curiga dengan authority. Saya rasa saya mengulang je apa yang Azina cakap hari tu tahun lepas katanya. Dia memang tak percaya dengan authority. Ya ke? Dia sama ada ya ke dia tanya atau ya ke tu dalam hati dia. Tapi bila saya tahu tentang ni, saya saya akur dan ambil maklum bahawa kalau nak instruct Gen Y, kita kena very explicit. Kita kena betul-betul jelaskan kenapa dan kita tak ada interest pun di sebalik instruction kita. Sebab dia akan rasa, ya ke ni, tak ada apa-apa ni. Ini baik-baik sangat ni. Dia sentiasa ada apa, orang kata skeptism ni, dia macam nak percaya tu. Satu lagi, dia punya peers amat-amat mempengaruhi dia sebab dia are very connected. Opinion, dia selalunya tidak akan buat opinion dulu, mereka dia tanya ke orang lain. Kita dulu nak juga macam tu. Sebab apabila kita ada peer punya opinion, kita tak perlulah mempertahankan pandangan kita tu. Tapi hari ni sebab dia are so connected, dia kadang tak buat opinion, dia tanya orang lain tu. Dan akhirnya bila dia bercakap kat kita tentang pandangan dia tu, dia akan kata, ini bukan pandangan saya seorang je lah, orang lain pun. Saya Google tadi, lebih kurang berapa persen dalam Google dia kan. So dia punya hujah sekarang ni begitu. So kita pula, generasi kita pula, kita rasa lama sebenarnya nak hadap ni sebab dia memang quote sesuatu tentang apa yang semasa mereka akan lebih kepada recognition dan fame. Yang ni kita tak berapa faham ni perempuan tuan-tuan. Sebab kita tak tahu kenapa yang dia kena publish semua dalam FB. Dia nak makan, dia makan benda yang cantik sikit, kakak gambar, entah lapar lah, makan lah. Ni dulu dekat FB semua orang satu dunia tahu dia lapar. Dan kadang tu dia akan selalu check punya status sebab tak tahu berapa ramai orang yang respon. Kadang-kadang saya rasa macam gila juga ni, satu kegilaan. Respon tu boleh jadi like aja ke ataupun ke itu jadilah. Tapi kalau sampai saya punya yang pasal cikwan tu ada 789 share katanya. 700 orang share macam ni. Besar lah rasanya So that is actually, mungkin kita dulu pun suka juga, tapi kita punya suasana kita tidak membenarkan yang macam tu. Okey, seterusnya yang saya nak ni adalah slide. Dia are easily bought.
Kalau ikutkan purata Gen Y, dia akan sentiasa memikirkan nak bekerja kat tempat lain, ya, walaupun belum setahun dengan kita. Yang saya rasa satu challenge untuk kita punya human resource. Dia mendaftar hari ini ni, ya, kepada ustazah, katalah kepada Kak Wardah lah contohnya, ya. Saya melapor diri, kat kepala dia dah fikir dah, ya, kerja mana lagi nak cari. Oh ya, ya. Dia tak ada rasa nak sentiasa ada sajalah yang kurang, ya. Dan kebetulan pula mungkin peluang banyak. Jadi saya ada satu study yang saya baca, Gen Y ini dia hanya akan purata duduk dalam satu pekerjaan itu pada satu tempat 1.3 tahun average. Dan itu amat membimbangkan kami di sektor perubatan sebabnya housemanship ni 2 tahun. Jadi kalau 1.3 tahun dia dah kena kerja tempat lain dan dia rasa bored, dia rasa tak sampai ke mana ni, tak habis housemanship tadi. Itu memang ada implikasi. Okay. Jadinya adalah orang-orang kita pendekkan housemanship tu macam-macam lah. Tapi kita faham pula bila pendekkan training dia tak cukup pula, ya. Tapi kalau semua dia duduk 2 tahun dekat hospital tu, macam orang kata dah kali sawan kan. Tak tahan kan dia, ya. Okay. Nah, orang ni very ekspresif, ya, dan juga very digitally creative. So ekspresi dia bukan hanya melalui penulisan sekarang, ya, lebih kepada bentuk-bentuk seni yang lain tu. Mereka tak buat lidah, ya, pantun seloka, gurindam, syair, tak ada lah. Sebab cara dia ekspresi, ya, kita tengoklah, ya, dia letak kamera tu, dia tulis, ya. So kita kena tengok dia mula tu, ya. Tulis, lepas tu dia tarik apalah, dia tolak sini, tolak situ, kita tengok. Itu cara dia mengekspresikan, ya. Gen Z, Gen Z ni yang ada kat sekolah kita ni, sekolah menengah, sekolah rendah ni. Saya kedua Gen Z ni, ya. Yang tingkatan kita seorang dan 5, ya. Kita ada 23 juta sekarang ni Gen Z ni, strong and growing. Ini statistik saya ambil kalah sikit, ya. They are true digital natives. Apa maksud dia? Mereka ni memang, ya, warga digital. Saya cari bahasanya ni warga lah, ya. Warga digital. Nah, kalau kita tengok digital native, dia ada juga digital immigrant. Ya, siapa digital immigrant? Kita. Ya, kita ni digital immigrant. Ada antara kita ni, siapa dia digital immigrant ni? Kita sebenarnya tak lahir zaman ni, tapi kita adapt. Ingat tak dulu nak buka laptop ni pun, buka lah. Ya, ada tengok dulu kan. Takut meletup ke apa lah. Kita belajar. So kita learn, nanti kita jadi imigran. Tapi imigran ni macam mana pun kita tak bercakap macam natives. Ya, saya baru anak saya Syamil dia kata, Umi ni guna betul-betul, ya. Kata, langsung Umi dah mula dah. Banyak orang tak explore lagi, ya. Dia marah juga, ya. Tak apalah Umi ni tak abang lah, ya. Tapi maknanya kita kena belajar bahasa dia. Sama juga kalau katalah, ya, anak kita yang lahir di UK atau di US, ya, dia cakap dia tu macam orang American lah. Ya, baru saya jumpa saya terdalam tu nama Adila. Bila tanya, maksudnya ni? Adila. Oh betul, pusing lidah dia. Padahal Adila, tapi itu bahasa cara orang American. Tapi mak dia yang lahir di sini, yang jadi imigran tu, cakap orang putih tu bunyi Jawa lah. Sebab kita imigran. So imigran ni ada. Jangan lupa ada orang yang tidak nak langsung migrate. Sampai sekarang ni ada lagi, ya, pensyarah-pensyarah yang tak nak guna pun, ya, projektor LCD ke apa. Dia masih transparansi tu juga. Di Harvard, kan, ada satu profesor yang macam ni. Tapi because dia orang ni kiranya, ya, the founding scholar in their field, Microsoft datang jumpa dia orang, ada pukul 5. Saya belajar dengan salah seorang daripada dia orang, Bob Keegan. Microsoft buat satu software khas untuk dia orang. Ya, yang mana dia orang boleh pakai dia orang punya pen, ya, dia ada tab dia dan dia akan draw macam juga transparansi, tapi dia akan project through the internet lah. Ya, so itu boleh lah sebab dia orang begitu, ya. Hingga Microsoft kena adapt kepada dia orang.
Tapi Harvard bayar mahal lah untuk baju semua ni. Scan, boleh betul scan. Betul, baru 8 minggu. 7 minggu. Ya, saya ambilkan scan tu. Mak ada ikut semua lah kan. Oh kan, ni nampak heartbeat dia, tu pun kita boleh nampak. Mana doktor? So, saya keluarkanlah Polaroid tu kan. Boleh tak I videotape yang ni? Kenapa? Nak publish kat YouTube lah betul? Satu. Kemudian kadang kita bagi dia yang Polaroid tu dia scan lah kan. So, kadang kita lebih juga bila kita kata dua-dua orang dia tengok macam nak masuk lah dalam scan tu kadang kita lebih lah juga. Nothing good like you, kata kan. Saya kata, kalau nak, kepala pun saya tak dapat gitu. Itu dia. Dan anak kita mungkin baru berjalan setapak ke, dah keluar dekat internet dah. So, saya tak katakan yang ni tak bagus atau bagus tapi this is the world. Inilah dia there's no way agaknya kita akan kata tadi Gen Z dia multitasker sebabnya dia banyak buat benda dalam satu masa. Tapi kita perasan that doesn't mean they are efficient. Dia multitasking tapi dia tak efficient. Sebab kita dulu dengan whatever resources, bila kita ada banyak task, kita boleh buat dan itu disebabkan efisiensi kita. Ada orang dia tak boleh sebab dia mungkin kurang efisien. Anak-anak kita hari ini disebabkan oleh teknologi yang ada, all of them can multitask tapi dia orang tak efisien. Apa maksud dia? Disebabkan oleh banyak tu, they just get the superficial dia tak go deep. Dia tidak reflektif dan dia tidak, orang kata, tak mendalam penghayatan dia. Jadi kita dapati kalau dia jadi cikgu pun macam susah sangat nak suruh dia nampak filosofi pendidikan tu. Aduh, berat benar tu. Dia nak jadi doktor bila kita kata you spend 5 years learning how to doctor the diseases, but how much time do you take to learn how to doctor the person? Macam tu Sedama. Tak klik terus. Last tu. Dia punya orang tu lambat. Padahal kita harapkan dengan adanya kemudahan ini, mereka mungkin lebih boleh buat banyak benda dalam satu masa. Tapi disebabkan oleh kapasiti otak kita ni agaknya macam tu saja tuan-tuan. Jadi kita dapat mereka yang boleh buat banyak kerja tapi penghayatan tu approach dia tidak mendalam. Satu lagi, they have no holds barred attitude. Maksud dia apa je boleh keluar dekat internet. Dia boleh macam maksud dia apa yang dia fikir, apa yang dia rasa semua keluar dekat dia punya blog. Lepas tu dia tengok berapa orang komen. Letaklah gambar apa-apa kat Instagram tu. Lepas tu baru nak di-activate. It always buat dulu, implikasi dia kemudian. Because their word is very quick. Klik je. Berapa kita kan agaknya bila kita menulis perasan tak saya ni bila saya update saya punya FB tu, sentence saya memang panjang sebab I have been trained nak mengeja YG itu salah sebenarnya, kena YANG kalau nak keluar tu kan. Jadi baca 2-3 kali dulu. Bahasanya tak apa sedap, tukar sikit. Baru tekan butang send tu. Tapi kita nampak cara anak-anak kita update dia tak ada fikir tu. Hantar je. Kemudian baru dia letak asterisk, salah spelling ke apa-apa benda macam tu. Lepas tu ada lah emoticon yang terjadi lidah ke semua tu lah. Yang saya nak bentangkan hari ni, Gen Z ni dia ada dia punya trend in terms of education. Yang ni concern kita sangat-sangat Kita dapati kalau tengok dalam Guest College online ni, dia kata interactive device as classroom learning tools. Yang itu kita tak boleh nak halang. Cuma yang nak kata, Dr. Han rasa kita kena guna handphone yang mak bapak dia belikan untuk pembelajaran kita. Mungkin kita taklah katakan semua kena beli smartphone Samsung S4 itu taklah. Tapi kita kena gunakan handphone ini sekarang sebagai pembelajaran, kaedah alat pembelajaran dan bukan lagi tak boleh bawa handphone di sekolah. Macam tu.
Sebab saya tak tahu berapa lama kita boleh menghalang yang itu. Ya, jadi wallahu alam, kalau katalah sekolah Iqra Muslim yang pertama menggunakan kaedah flip classroom contohnya, ini terutama untuk tingkatan, sekolah tingkatan ni. Ni hias ni. Dia orang ada tab contohnya, kita dah bagi kita punya bahan pembelajaran beforehand, atau kita bagi dia punya assignment, dia datang ke kelas tu kita hanya komen. Saya sekarang buat macam tu. Saya punya history of medicine lecture 2 jam. Memang ya Allah susahnya nak suruh budak dengar. Walaupun Prof Halina ni yang bagi ni history of medicine. Macam-macam cara saya buat. Last kali sebab kami dah membangun iFolio, iaitu portfolio pelajar. Jadi saya boleh berinteraksi dengan diorang dengan klik satu button saja. So saya buka saya punya modul, saya buat announcement. Okay, student first year semester berapa, for your history of medicine lecture in 2 weeks time, these are the tasks. Satu, saya kata baca saya punya saya punya note, saya dah letak dalam PDF lah. Even PDF pun dia boleh convert, dia boleh ada PowerPoint, tak apalah. So after all, this is open access now. Saya letak kat situ, dan history of medicine ni dia ada timeline. Sebelum kelahiran Nabi Isa, selepas kelahiran dia, apa perubatan Islam dan sebagainya. Saya kata baca semua ni dan pilih satu timeline yang dia paling suka dan cuba cari dekat dalam YouTube atau kat mana je, satu video klip kurang 5 minit untuk menceritakan tentang timeline ni. Post pada saya. So 200 student tu tiba-tiba hantar semua saya ni. Ya ke Tapi taklah semua 200. Saya rasa ada 50 orang yang tak hantar. Kebanyakannya budak Cina. Budak Cina ni dia anggap saya punya modul yang PPD ni tak berapa penting. Okey. So sekarang bila saya punya lecture, saya cuma tinggal kata, okey, saya paling suka, this is the top 10 video clip that I really like. So budak-budak dia tunggu video clip dia keluar ke tak. Bila keluar, saya kata, okay, thank you Hasbul Aiman, because I really like your video clip. Tepuk tangan dulu kan. Participation very good. Satu lagi, saya ada 200 bahan baru. Sebagai cikgu lah. Kan, tak payah kita ni, kita ni. So, flip classroom ni sebenarnya menambahkan participation pelajar. For the first time, pelajar saya minat tiba-tiba history of medicine ni. Itu dari sudut minat. Okay. Kedua, itu satu yang kita fikirkan. Macam mana kita sekarang ni, jangan tengok tab ni, jangan tengok smartphone ni sebagai enemy kita. Untuk generasi Z ni, ini memang kawan kita. So saya tak tahu berapa lama kita nak suruh dia jangan datang sekolah bawa handphone. Tak tahu, itu tahan nak cakap ni lah. Mau homeschooling. Akan ada lebih banyak homeschooling. Sebab apa? Mak bapak rasa dia pandai. Jadinya dia tak percaya sistem pendidikan, maka dia homeschoolkan anaknya. Di US sebenarnya dah biasa ni. Saya dah pernah jumpa few sisters, dia tak hantar anak dia ke sekolah, tapi dia punya Ministry of Education, Department of Education untuk distrik tu memang akan ada satu list nama siapa ibu bapa yang homeschoolkan anak dia. Mereka akan datang setiap bulan untuk monitor budak-budak ni, ada periksa khas dia. Siapa yang nak mengajar tu, iaitu mak bapak dia pun dia akan kena tengok ada tak credibility dan juga banyaklah kerja dia. Tapi homeschooling ni pada saya salah satu kaedah yang memberikan kita kebebasan untuk mendidik anak kita. Jadi kalau di US, saya dapati ibu bapa yang risau nak mengantar anak dia ke public school di US tu, takut kalau ada tembak ke, dia pula menembak orang ke, jadinya sebab sistem ni dia di St. Louis dan area dia tu public school dia memang tak bagus. Banyak sangat budak-budak yang drop out sekolah tu. Jadi dia homeschoolkan anak dia. Jadi hari ni saya pernah bincang dengan Kementerian Pelajaran Dunia ni. Saya kata, you really have to think about homeschooling kat Malaysia ni. Maknanya kena ada lah mungkin satu effort dilihat adakah homeschooling itu boleh ke tidak. Sekarang pada saya ni bukan boleh ke tidak, dia boleh dulu. Macam mana nak jadikan dia boleh?
Itu satu lagi strategi kita hari ini. Kita tak boleh obstructing ataupun menghalang all the time. Ya, saya harap ya, pentadbiran sekolah-sekolah ikram muslim jangan macam itulah ya. Apa-apa je, oh tak boleh. Jadi saya katakan ya, kita mungkin kena lihat smartphone kita, anak-anak kita ni sebagai ya, kita punya rakan pengajar, bukannya musuh. Ya, mungkin mesti dah oh tak boleh. Kita cuba change mindset kita. Boleh, tapi macam ni. Ya, homeschooling ni pun pada saya boleh, tapi macam mana? Jangan, oh tak boleh, jangan boleh kat sini, ya. Tak boleh lah. Ya, so apa kata kita fikir boleh dulu. Ya, homeschooling ni sebab mak dan ayah sekarang ni pun dah pandai-pandai. Kita dulu kena pergi sekolah sebab mak bapak kita tak boleh ajar ada subjek tu. Ya, saya pun agaknya kalau saya tak payah pergi ke masuk ke bekerja kat hospital ni, saya nak mak saya boleh ajar anak saya tu. Kan? Kita pun dulu SPM kita pun semua A lah. Kan, contohnya, kita rasa tu. Dan of course kita boleh educate ourselves untuk suit dengan dia punya curriculum. Itu satu. Focus on visual learning. Itu yang saya kata tadi. Hari ni cikgu memang kena guna screen. Sebab budak-budak ni bukan teenager, dia screenager. Screenager. Attraction dia pada screen. Visual, dia nak tengok. Janganlah cuba bayangkan tidur dia. Dia tak boleh bayang-bayang ni ya? Jadi visual learning saya tak elaborate on that, tapi semakna kita punya bahan pengajaran memang kena banyak menstimulasikan panca indera melihat. Ya, sebab itu dia orang punya ni. Kita kena ya, make sure that learning is a game. Oh, satu pula. Mana boleh ya? Main-main pula. Sama ada ya, pagi kalau nak marah Prof. Salwani jemput saya, marahlah ya, tapi semua Dr. Har punya suggestion tak boleh pakai. Kalau misalnya, oh mana boleh. Dan sekarang ni Dr. Har minta, jangan kata mana boleh dulu. Katalah boleh. Macam mana kita nak buat? Okey. Macam mana kita nak buat pelajaran ni seronok dia nak belajar tu. Hari ni, Allah kan, tengokkan pelajar-pelajar kita. Itu yang dia tak seronok datang sekolah agaknya. But again, takkan kita asyik nak buat something yang menyokong-nyokongkan dia je. Cuma dia kata apa, kita tahu ni baik teori. Ya, apa yang paling kita sendiri pun ya, kalau Dr. Har bentangkan dengan cara tak engage you all nak dengar ke sekarang ni? Ni dia tak kompak dan ngantuk lah ya. Tetapi I have to really engage you all tu. So, bagaimana engagingnya kita ya, dengan anak-anak yang pada peringkat usia tu. Memang belajar itu adalah seperti bermain. Begitu ya. Yang ini critical thinking and problem solving. Tak boleh tidak sekarang ni ya, daripada information memorization. Mungkinlah ya, kita kata sistem kita sekarang memanglah ya exam oriented. So budak yang paling rewarded adalah budak yang boleh memorize sebanyak-banyak info. Itu yang kita bagi ya, banyak sangat recognition dan juga ni. Tapi saya nak bagi tahu ni, sebagai pengajar di pengajian tinggi, ya Allah, nyampahnya dengan budak ni. Ya. Dia punya dah biasa dengan spoon feeding. Bila kita suruh dia self-directed learning, memang tak boleh. Saya bagi satu konsep lecture tentang managing diversity. Dah lah, kelengkapan dah tu, dia tu sounds Javanese tu ni ya, tak faham. Bila saya dah explain, faham tak ni? Okey, saya turun aja daripada rostrum tu, dua orang budak Cina ikut. Prof, which one of that lecture just now will come out in the exam? Saya apa pada dia? Macam mana nak jawab budak ni? Dia kata, well, I don't know, but it's definitely going to come out in your daily practice as a doctor. Macam mana kita nak menangani kepelbagaiannya. Sebab kan kita jumpa pesakit yang mana macam ni, yang cakap macam ni, macam mana. Tapi itulah mentaliti juga. Sebabnya critical thinking, problem solving is not prioritized. Saya rasa kita perlu memberikan mereka peluang untuk berfikiran kritis dan juga menyelesaikan masalah mereka sendiri. Cukup-cukup dalam cikgu ya, kita memikirkan tentang diorang, fikir untuk diorang dan kita solve problem untuk diorang. Nanti doktor, mereka kalau buat problem solving ni salah solution diorang, biar dia they have to learn from their mistake. Tapi kita pun sebagai mak bapak kan, kita tak berapa
kita pun sebenarnya ya, kalau ada dua sekolah, satu sekolah yang lebih kepada information memorization, satu sekolah lagi boleh critical thinking ya, saya rasa ramai yang masuk kat ini ya, yang tak memorization tu. Sebab yang itu lebih senang di evaluasi dan senang di dinilai. Ya, daripada 100 yang kita ajar, berapa yang diingat? Senang kan? Tak bagi A ke B ke kat sini. Critical thinking ni, kita pun nak topik juga ni. Yang saya rasa kenapa kita tak pergi kat situ, sebab kita sendiri tidak begitu diajar mengenai critical thinking. Ya? Macam mana cikgu ni nak mengajar benda yang dia tak tahu? Ya? Kalau cikgu sendiri tidak dilatih macam mana nak solve problem, ya? Macam mana kita nak ajar pelajar untuk solve problem dia? Memang tak boleh. Now, ini satu lagi. Perasan tak? Dulu kita belajar kerana ilmu. Orang yang paling berilmu itulah orang yang dapat paling tinggi kedudukan dalam masyarakat. Hari ini anak-anak kita tak nak buat degree course sebab tak ada kerja. Ambil diploma udahlah. Ini apa ni? Ini SPM dah keluar ni. Ya, mana jadi prospek buat diploma aja dulu. Kerja lepas tu lah baru pergi open university ke nak ambil degree. It's all occupation based. Nak kerja. Saya minta maaf dengan anak-anak muda yang lelaki kan. Memanglah satu pendidikan sekolah kita hari ini banyak dipengaruhi oleh educationist perempuan. Jadi kita secara kita tak sengaja, minta maaf saya nak kata ni, kita actually ya, budak-budak perempuan yang ada banyak lagi privilege dan advantage dengan sistem pendidikan kita. Kita lebih converging. Itu cara orang perempuan belajar. Ya, orang lelaki dia hands on, dia diverging, dia di luar. Kita bila belajar kita ya, duk macam budak lelaki nak keluar-keluar ke, kata, kenapa awak tak boleh ni daripada tadi kali? Ya, kalau dia panjat grill ni, apa cikgu dia kata? Duduk kan, kenapa tak boleh macam banat ni? Nak boleh kan? Tengok macam banat dia diam aja. Kan? Cikgu tadi kau pula semua cikgu perempuan. Ini satu yang saya rasa perlu sangat kita address. Kita kena ramaikan cikgu tadika lelaki dalam konteks dah kan? Dah tu apa? Ayo lah. Ini serius. Saya rasa kalau kita nak make a difference dalam kita punya sistem ikram muslim kita, tadika tu, ya, aulad tu memang kena cikgu lelaki. Sebabnya cikgu lelaki dia kena mengajar yang the hard skill ni. Ya, dia kena ada menukul ke kena ada. Ya, saya ingat dulu dekat Keramat saya masa saya jadi ketua wanita kan, kita bincang-bincang tentang pendidikan tadika sendiri. Kita dah voice out dah, tapi cater tak ramai sampai sekarang kan ya. Sebab kita nampak bila datangnya mamak roti tu. Ya? Apa panggil babu? Saya panggil babu tu ya, bawa roti orang Pakistan tu kan, yang penuh motor dia tu kan. Kan dia kadang-kadang kita benarkanlah budak-budak beli kan. So pernah sekali saya sendiri keramat saya, babu tu dia memang suka kat budak-budak. Jadi dia akan berhenti kat tadika tu as the last stop dan dia akan spend masa kat situ. So budak-budak lelaki punya sukalah dengan Tok Wan ni ya. Orang jangkut dia kan. Dan Tok Wan ni rajin ya, teman melayan dia orang. This is what our children miss. Nanti kita cakap tentang Jan Alpha. Jan Alpha dia memang ya, yang ni lah yang nak lahir ni, kita memang perlu sangat sediakan semua ni. Sebab bapak dia amat sibuk. So bapak dia tak ada di rumah. Ya, mak dia pun sibuk juga. Ya, jadinya sekarang di sekolah lah kita kena melihat adanya substitute role ya, of parents kat situ. Banyak ya. Okay. Gen Z ni dia learning in smaller bites. Ya, sebab dia ambil sikit-sikit. So oleh sebab tu kita tak boleh ya, bagi load macam orang dulu. Saya ingat orang bapak saya kata, orang guru dia ajar, dia tunjuk kitab ni. Ya, tunjuk kitab dulu. Berapa banyak kitab yang dia kena go through dalam tempoh berapa. So dia boleh imagine macam mana intensifnya. Anak kita hari kalau dia tunjuk kitab tu lah kita datang sekolah. So kita memang kena breakdown ya, benda tu kepada smaller bit. Tapi challenge adalah supaya mereka boleh melihatnya secara bird's eye view. So jangan lupa ya, cikgu kalau setiap lepas lecture, lepas kuliah, lepas sesi, jangan lupa closure ataupun conclusion tu.
Kenapa dia kena belajar ni? Sebab ni sebahagian daripada apa? Supaya dia nampak connection. Ya? Jangan nampak kepada hiburan pula. Teknologi ni bagus, tapi minta maaf nak kata kita tak boleh nak overcome yang ni. Hiburan, keseronokan. Hingga ya, kebaikan teknologi maklumat ini untuk pembelajaran dia dah jadi mengecil. Ya, hari itu saya tengok tentang self-directed learning. Berapa banyak hit ataupun berapa banyak internet punya ni ya, yang macam tu sikit je. Tapi bila saya masukkan Jennifer Lopez saja ya, ada berapa puluh million ya, website yang pasal itu saja. Jadi macam mana nak kita belajar benda yang ni ya, di tengah kebanjiran semua. Ya? Anak kita dan Alfa akan masuk ya, sekolah dalam usia yang lebih muda ya. Sikit lagi. Gen Y parent. Yang ini bukan nak bashing Gen Y lagi ya. Mak bapak pada Gen Alpha ni si Gen Y ni lah. Dan sebab kita di sekolah nanti kita bukan deal dengan Gen Alpha tu sekarang atau Gen Z, kita kena deal dengan parents. So you have to know the parents first. Some of you faham sebab kita dalam generasi tu. Tapi sekarang kita nak cakap, kita akan ada satu lagi generasi yang dulu kita cukup pening kepala ya, masa dia sekolah maupun di society. Sekarang 13 juta tak sedar. Kalau ikutkan kita tak nak dia pergi mana. Sebabnya gayat kita tengok dia membawa diri dia, tuan-tuan dah beranak pula kan.